Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan menyambung bicara kita dan tadabbur kita, menyambung tadarus kita dan tadabbur kita dari surah Ibrahim bermula ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Satu ayat lagi kita. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, walaupun secara realiti dan hakikatnya kita ni kurang bersyukur. Cuma kita katalah alhamdulillah. Nak capai darjat kesyukuran yang sebenar tu tak mampu lagi. Bukan tak mampu lagi, maknanya memang kita ni manusia yang lemah. Sangat sedikit daripada orang yang bersyukur, betul-betul syukur. Kita boleh sebut alhamdulillah, tapi kesyukuran yang sebenarnya bukan sekadar kata alhamdulillah, ialah kita guna nikmat yang Allah bagi kepada kita dalam ketaatan kepada Allah. Tapi begitulah sifat kita ni lemah. Kita bersyukur dan beristighfar. Kita bersyukur, kita kata alhamdulillah, dan kita juga kata astaghfirullah di atas kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bagi peluang kepada kita pada pagi ini. Alhamdulillah Allah bagi nyawa. Alhamdulillah Allah bagi sihat. Alhamdulillah Allah bagi keamanan. Alhamdulillah Allah bagi kepada kita penglihatan. Alhamdulillah Allah bagi kita pertuturan. Alhamdulillah Allah bagi kita pendengaran. Alhamdulillah Allah terbitkan matahari dari ufuk timur. Alhamdulillah Allah bagi cahaya untuk kita hidup di siang hari. Alhamdulillah Allah bagi nafas. Alhamdulillah dan alhamdulillah tak terhitung kalau nak sebut satu-satu. Jadi pada hari ini apa yang kita nak sambung bacaan kita ialah tentang, pertama, ayat yang kita baca, ayat 31 tu adalah ayat yang kita dah terjemah dan tadabbur maknanya pada minggu lepas. Qul li'ibadi alladhina amanu. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan salat. Pertama, Allah Ta'ala suruh dirikan salat. Yuqimus salah. Dan ini adalah tunjang urusan kita. Kefarduan di sisi Allah yang paling utama adalah salat. Adalah salat. Pada minggu lepas ataupun hari Sabtu yang lepas, ada orang datang jumpa saya, tanya, minta nasihat. Macam mana dia nak pujuk abang dia ni yang terlibat dengan ajaran sesat, ajaran millah Ibrahim. Rupanya millah Ibrahim ni ajaran seorang nabi palsu di Indonesia. Nabi dia tu mengaku jadi nabi. Macam kita ada rasul pak kita ni. Dia ni abang dia ni dulu pernah pergi kepada rasul Melayu tu, dia pergi. Tapi dia kata ni karut ni bohong. Tapi jumpa dengan millah Ibrahim ni, dia terikut. Jadi dia nak pujuk macam mana? Pasal apa? Pasal dia salat pun tak serupa dengan kita dah. Dia salat pun dah tak serupa. Salat cara dia. Jadi bila salat cara dia, secara automatik tak salatlah cara kita. Kemudian macam-macam lah. Dia kata payah juga orang nak ikut ajaran sesat ni. Dia dah ikut bertahun-tahun, kita nak jumpa sekali, nak suruh kita ubah dia, susah. Lepas tu saya kata pada saya lah, benda ni tak boleh nak sekadar diskusi. Diskusi ni ada orang yang pandai untuk diskusi dia, yang boleh bagi kefahaman kepada dia.
dalam sekelip, dalam satu pertemuan. Tapi saya cadangkan kepada dia supaya ajaklah dia ni kena belajar, kemudian ajak abang dia tu juga belajar. Sebab innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni kena belajar. Lepas tu saya pun duduk baca-bacalah. Rupa-rupanya banyak sangat ajaran sesat ni, batiniyah, yang kata dia ni terkeluar daripada syariat, tak terikat dah dengan beban syariat. Bukan satu, bukan dua, banyak ajaran sesatnya begitu. Seakan-akan mereka bersepakat pula dalam urusan tersebut, bahawa bila dah sampai satu darjat yakin atau darjat kesufian, maka dia sudah sampai ke satu tahap yang dia tidak lagi terikat dan terbeban dengan syariat. Jadi dia ni tak perlu solat. Apa yang haram jadi halal. Apa yang wajib tak perlu buat. Pasal dia dah terlepas dari beban syariat. Padahal yang terlibat dengan benda ni semuanya orang-orang yang jahil. Bila kita tanya macam mana, dia kata awak jangan, tak payahlah sebab awak belum lagi sampai. Dia kata kita tu belum lagi sampai, padahal kita boleh jadi khatam Quran, dia belum khatam. Boleh jadi orang hak dia kata tu belum sampai tu, orang tu hafal Quran 30 juzuk, dia tak hafal Quran. Boleh jadi orang tu tahu bahasa Arab lebih daripada boleh cakap Arab lagi, boleh baca kitab Arab lagi. Dia cakap Arab pun tak tahu, kitab Arab pun tak boleh baca. Mana kitab Arab tak boleh baca, baca Quran pun faham dengan terjemahan. Orang ni baca Quran faham dengan bahasa asal. Tapi bila sebut, awak tak sampai lagi darjat tu. Jadi kamu ni darjat mana yang menyebabkan kamu sampai? Maknanya kejahilan lah. Kalau kamu kata kamu sampai ke darjat, maknanya bahasa Arab kamu lebih baik daripada dia. Quran kamu hafal lebih lancar daripada dia. Kemudian ibadat kamu pula qiyamul lail lebih hebat daripada dia. Macam-macam ilmu kamu dah talaqi dengan tok guru ni, ada 1000 tok guru. Layaklah kamu kata kamu dah sampai satu darjat yang kamu dah lebih daripada orang lain. Tapi ni bila orang tanya, kamu tak sampai lagi darjat tu, kamu tak faham. Jangan. Jadi kita tahu dengan darjat mana. Pun begitu, setinggi mana darjat dia pun tidak akan boleh lawan Nabi SAW. Nabi pun terikat dengan syariat dia sampai mati. Bukan Nabi Muhammad je, semua Nabi yang bawa terikat dengan syariat dia. Jadi tiba-tiba dia kata dia ni tak terikat dengan syariat. Tahap iman mana, melainkan itu adalah tipu daya iblis. Itu adalah tipu daya iblis. Jadi rupa-rupanya bila saya pun duk kata nak saya duk ikhtiar lah ni, nak tulis lah, nak tulis, cari dalam internet artikel-artikel dalam bahasa Arab, ada tak orang jawapan terhadap isu-isu macam ni. Sebab kadang-kadang isu macam ni bukan sekadar dengan penguatkuasaan. Kalau kuat kuasa zaman dulu tak apa, hukum murtad, mati bunuh. Makna dia tak menyebar dah ajaran dia kepada orang lain. Sekarang ni bila penguatkuasaan tangkap, kemudian lepas. Jadi isu penyimpangan dalam agama tu tak selesai. Sebab barah ni tidak dipotong. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Kalau zaman dulu, masa zaman hukum syariat ada, hukum hudud ada, ditangkap, kena dia ni murtad, kemudian baru menyebar pula kesesatan dia, maka hukum bunuh. Seperti Jaham bin Safwan dan orang lain yang mati dibunuh disebabkan kesesatan mereka. Ahli sihir pun kena bunuh sebab menyebarkan kesesatan dengan sihirnya. Jadi zaman dulu penguatkuasaan boleh stop benda ni sebab mereka boleh dihukum bunuh. Zaman sekarang ni kita tak boleh nak stop.
Kalau kuat kuasa setakat tangkap, kemudian penjara, lepas. Itu yang berlaku pada Kahar pendusta tu, Kahar Al-Kazab yang mengaku rasul tu. Pengikut dia aktif. Sebab apa? Sebab bila dia kena tangkap, dia keluar, pengikut dia masih lagi ada. Abang kawan ni pun dia kata macam tu juga. Aku pun harap boleh tangkap aku, tapi nak tengok setara mana. Sebab dia rasa tangkap tu bukan boleh ubah apa-apa. Lepas tu kita keluar, lagi yang kita pun ramai dia tu. Dia ada sisi tarbiyah, tapi tarbiyah pun macam tu je lah. Zaman dulu adalah nama Arkam tu pernah seorang pengikut, bekas pengikut Arkam datang sembang, dan dia kata dia dulu bekas pengikut Arkam, dan dia kata nak ubah memang susah. Jadi adalah bila dia tu jumpa balik kawan-kawan, kalau dia orang tak duduk dalam circle yang baru, belajar agama, belajar sunnah, belajar betul-betul, maka dia akan mudah terjebak dengan grup dia yang lama. Jadi ini fitnah, rupanya fitnah dalam agama. Ini baik-baik dia ingat tak kena tulis. Kita nak berdebat tak pandai, kenalah baca, tulis catatan sikit, agak-agak bolehlah bantu dia untuk fahamkan balik abang dia. Tapi itulah adanya sekumpulan manusia yang menganggap mereka sampai ke satu tahap kewalian, kesufian, kebatinan, yang mana sampai mereka ni terlepas daripada tuntutan dan bebanan syariat. Dan dia itu adalah perkara yang sesat. Sesat. Sebab apa? Sebab Nabi dan para sahabat lagi tinggi darjat iman dia daripada kamu. Kalau dia kata, kalau kita tanya dia, kamu tinggi darjat ke? Nabi tinggi darjat. Kalau dia kata Nabi, mesti dia kata Nabi lah. Takkan darjat dia lebih tinggi daripada Nabi. Nabi pun ikut syariat. Jadi apa alasan kamu ni tak ikut syariat? Oh, dia pun jawab lagi. Tu cerita Nabi Khidir tu. Tengok. Khidir ni ada khilaf lah. Ada kata dia Nabi, ada kata bukan Nabi. Baiklah kita terima, andai kata dia Nabi sekalipun. Andai kata Khidir ni Nabi. Jadi dia kata Khidir ni dia terkeluar daripada syariat Nabi Musa. Dia tak ikut Nabi Musa zaman dulu. Waktu Nabi Khidir, bila Nabi jalan dengan Nabi Musa, dia buat benda-benda Nabi Musa pun ingkar. Jadi Nabi Khidir ni terkeluar daripada syariat Nabi Musa. Dia ada ilmu laduni, kata mereka. Syekhul Islam Ibn Taymiyah jawab persoalan ini dengan beberapa jawapan. Pertama, Nabi Musa ni, kalau Nabi Khidir tak ikut, wajar. Sebab Nabi Musa ni diutuskan untuk Bani Israel sahaja. Dan Khidir bukan dari Bani Israel. Sebab tu bila Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, orang kata ada tak orang lebih alim daripada kamu? Dia kata tak ada. Allah tegur dia, ada, kamu pergi cari. Pergi di pertemuan dua laut, sebagaimana surah Al-Kahfi kan. Dalam hadis Bukhari sebut, bila sampai kepada Nabi Khidir tu, dia pun tanya Nabi Musa, kamu ni siapa? Man anta? Sebab bila Nabi Musa bagi salam, Assalamualaikum, Nabi Khidir kata, negeri ni tak ada orang bagi salam. Kamu ni siapa? Nunjuknya dia duduk di negeri lain daripada Nabi Musa. Nabi Musa tidak diutuskan di situ. Sehingga bila Nabi Musa kata nak belajar dengan dia, dalam hadis sebut, Nabi Khidir kata, aku ada ilmu yang tak patut bagi kamu tahu. Dan kamu juga ada ilmu yang tak patut bagi aku tahu. Makna bukan tak patut ni, kamu diutuskan untuk Bani Israel, bukan untuk aku. Aku juga ada benda yang... Jadi dia ni, pertama, Nabi Khidir bukan pengikut syariat Nabi Musa daripada asalnya. Bukan dia terkeluar daripada syariat tu sebab dia tinggi darjat dia. Tak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau
yang kedua, tapi dari soalan yang pertama juga kita tahu Nabi Muhammad sebaliknya diutuskan untuk sekalian umat. Berbeza dengan Nabi Musa. Okey. Yang kedua, sekiranya syariat Nabi Muhammad ni sampai kepada seorang nabi, maka nabi tersebut mesti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala hari ni, kalaulah andai kata syariat Nabi Muhammad ni sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa, tetap mereka kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti, Nabi Isa alaihi salam, dia nabi. Sampai datang akhir zaman, bila dia turun akhir zaman, dia ikut syariat siapa? Dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau betul Khidir ni dia boleh keluar pada syariat Nabi Muhammad syariat Nabi Musa alaihissalam, tapi zaman ni kalau dia hidup lagi, dia sendiri pun tak boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ni dia kata kami ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir zaman Nabi Musa boleh lagi tu. Zaman Nabi Muhammad kalau dia itu hidup lagi, dia sendiri pun kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang-orang ahli batiniyah ni, kumpulan batin ni, dia akan kata apa? Tok guru kami jumpa Nabi Khidir, dan tok guru kami ambil ilmu daripada Nabi Khidir. Ya, jadi sebab tu kami terkeluar daripada syariat Nabi Muhammad. Seperti Nabi Khidir keluar daripada syariat Nabi Musa. Kita kata mengarut. Kalau Nabi Khidir itu betul hidup lagi, dia pun kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalannya Nabi Khidir itu hidup lagi ke tak? Betul ke Nabi Khidir itu hidup lagi? Takut-takut syaitan yang menyamar, menyerupai dia. Kemudian orang tertipu kata dialah Nabi Khidir, dialah Khidir. Bagaimana syaitan boleh tipu orang hak jahil? Dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan memang tak boleh menyerupai Nabi, tapi dia boleh tipu orang jahil bahawa dia Nabi. Rupa lain. Rupa Nabi ni begini, sekian. Syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai orang lain. Rupa B, dia boleh pergi dengan rupa B, tapi dia pergi kepada orang jahil, dia kata akulah Nabi Muhammad. Orang B pun percaya. Orang tu jahil tu percaya. Sebab apa dia percaya? Sebab dia tak pernah tengok rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar, dan dia tak tahu pun dalam hadis. Sebagaimana Syekh Abdul Razak sebut ada orang mimpi, lalu dia jumpa Syekh, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama dulu kalau dia mimpi jumpa Nabi, siflana, cuba bagi tahu macam mana orang yang kamu tengok dalam mimpi. Handsome, putih, smart, janggut pun tak ada. Syekh senyum ya. Habis ya. Janggut tak ada, macam mana Nabi ni ada janggut? Jadi siflana, ulama dulu kalau tanya Nabi ni macam mana? Sebab apa? Sebab syaitan boleh tipu orang jahil kata dia Nabi dalam rupa yang bukan Nabi. Jadi itulah bahayanya orang-orang yang terjebak dalam aliran-aliran yang jahil ni. Banyak lagi lah yang dijawab oleh Syekhul Islam. Saya pun duk cerita-cerita nak tulis, terjemah supaya orang boleh tahu. Ni. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan qul li'ibadi allazi amanu, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus salah, hendaklah mereka mendirikan salat. Tak ada orang terlepas daripada kefarduan salat, melainkan orang gila dan budak kecil. Kalau orang sakit sekalipun, dia kena solat. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk,
baring. Tak mampu baring dengan kelip mata je. Selama dia sedar. Tapi kalau dia koma, tak adalah. Kalau dia gila, hilang akal, tu memang dia kecuali hilang akal ataupun sakit. Tu yang ataupun budak kecil. Tu baru gugur kefarduan salat. Tak ada gugur kefarduan ni disebabkan darjat tinggi. Makin tinggi darjat gugur, tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Kalau gugur ni disebabkan hilang akal ataupun budak kecil. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan infak, dan mereka mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Sirran wa alaniyah, tersembunyi atau terang-terangan. Min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datangnya satu hari, la bay'un fih, tidak ada jual beli, tidak ada lagi tebus dengan harta. Jual beli makna sini bawa harta kita tebus diri. Allah Ta'ala kata apa? Kalau orang kafir ni datang jumpa Allah dan tawarkan harta seisi bumi, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau dia ada harta seisi bumi, banyak harta seisi bumi ni. Saya baca cerita Macau scam, tahu Macau scam. Dia cerita viral lah ni. Abang Fadil dia bagus, dia tak ikut ni, dia tak tengok Facebook ni. Nah, cerita Macau scam ni, orang duk telefon, scammer telefon tu kan. Dia kata saya daripada IPD sekian gini, saya dari bank lah, saya dari ICN, macam-macam lah dia nyamar. Jadi orang pun panik, orang pun bayar, masuk duit ke dia. Dia orang punya income, geng-geng penipu-penipu ni, dia punya income tahu apa? Lebih kurang orang katalah, dan banyak-banyak report dan tulisan dalam Facebook tu, dia punya income 100 juta sebulan. 100 juta sebulan. Dan dia ni international. Berpangkalan dia di Malaysia, ada juga pangkalan dia tempat lain, tapi ada dia pangkalan dia di Malaysia ni, dia ada pangkalan dia. Yang kena tangkap baru ni, tu mastermind pangkalan di Malaysia. Tapi dia orang ni, dia punya income 100 juta sebulan. Kita kata banyak kalau 100 juta sebulan. Kerajaan sita hak Malaysia saja, hak laporan dalam kerajaan beku 750 akaun. Dalam nilai ada dalam akaun tu 400 juta. Ataupun nilai yang apa tu, orang aduan kepada polis, jumlah terkumpul 400 juta. Hak tu orang adu, hak orang tak adu, orang ada yang kena sampai 100,000 kena seorang. Kita pitih tak ada dengan Allahu Akbar. 100 juta sebulan, duit gimana? Okeylah. Allah Ta'ala kata bukan 100 juta. Dia ada seluruh bumi ni, seisi bumi ni harta dia. Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Dan dia ada sekali ganda, wa mithlahu ma'ah. Dia ada seisi bumi sekali ganda, dua kali ganda harta bumi. Ya, kalau 100 juta baru orang tu seorang. Dunia ni ada berapa ratus bilion, trilion, kuadrilion. Ada berapa lagi? Kita pun tak tahulah berapa. Tak boleh nak sebut, harta banyak sangat. Tiba-tiba dia ada 2 kali ganda, double. Sampai ayat akhirat, dia nak tebus diri dia. Ya Allah, ambil harta ni, selamatkan aku daripada azab api neraka. Ma tuqabbila minhum. Allah Ta'ala kata, tidak akan diterima dari mereka. Inilah jual beli yang tidak ada. Hari akhirat tak boleh dah.
Tidak ada jual beli di hari akhirat. Ataupun dia nak infak, ya Allah ampunkanlah, selamatkanlah aku daripada api neraka, aku infak semua harta di akhirat nanti. Tak ada dah. Harta pun tak ada. Yang ada adalah sistem barter, tukar, ganti. Barter tu bukan benda yang sama. Mu bayar dengan pahala, kalau tak mampu tanggung dosa aku. Gitu. Jadi tidak ada jual beli. Wala khilal, dan tidak ada juga sahabat handai yang dapat memberikan pertolongan. Tak ada dah, masa tu tak ada yang boleh bagi pertolongan. Marilah sahabat sehebat mana pun sahabat, okay, tidak dapat memberi pertolongan andai kata Allah tidak mengizinkan. Tapi bila Allah izinkan, yang beriman ni, orang beriman, dia boleh bagi syafaat lah. Boleh bagi syafaat. Adapun orang kafir tidak akan mendapat syafaat walau dari sesiapa pun, dari Nabi ke, dari malaikat ke, dari siapa pun. Orang-orang kafir tidak berhak untuk mendapat syafaat. Baik. Seterusnya ayat 32, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah ingatkan kepada kita, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Okey. Dan menurunkan hujan dari langit. Lalu dia mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu. Disebut sini sebagai makanan. Kalau tak sebut makanan pun tak apa, sebagai rezeki. Allah Ta'ala sebut rezeki, rizqan lakum. Buah-buahan sebagai rezeki. Rezeki ni luas lagi daripada makan. Jadi kamu dapat, mungkin kamu boleh bagi ke orang. Kamu dapat, kamu boleh makan sendiri. Kamu boleh proses pula jadi benda lain. Rezeki juga. Tak makan. Macam-macam lah ni. Tumbuh. Nah, kalau cendawan, bolehlah buat goreng celup tepung lah. Sekarang ni dah ada nugget cendawan pun ada nugget cendawan. Lepas tu saya tengok mari dalam apa? Kata slot pertanian kat TV. Ada orang rock melon tu zaman PKP baru ni dia tak boleh jual kan. Jadi hasil dia tak boleh jual, tercipta inovasi baru. Daripada rock melon tu jadi teh. Teh rock melon. Wah, saya kata macam-macam. Jadi rezeki ni, buah ni bukan untuk dimakan je. Maknanya ada buah boleh diminum. Ada buah boleh dimasak, ada buah boleh buat baju, ada buah macam-macam lah. Rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka, dan dialah yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintahnya. Juga dialah yang memudahkan sungai bagi kamu untuk mengambil faedah darinya. Dialah yang memudahkan bagi kamu kapal. Kapal ni boleh berlayar di lautan. Sebesar-besar kapal tu boleh berlayar di lautan. Dulu pernah kerja atas kapal? Tak pernah. Masa kerja di Sudan tu kat petroleum, minyak dekat dalam, bukan bukan minyak kapal. Sudan tu banyak kan kapal-kapal kita pergi kat Sudan kan, dia ambil minyak kan, kat port dia tu.
Kapal ni besar tapi tak tenggelam di laut. Allah Ta'ala kata, dialah yang menjadikan. Kita hari ni sebenarnya banyak sangat masih lagi bergantung dengan kapal. Tanker, cruise tu jarang-jarang lah. Kita ni tak aja jumpa cruise pun, tak naik pun cruise tu. Tapi banyak benda dalam hidup kita ni bergantung kepada kapal. Tanker tu boleh bawa banyak mana. Tak boleh nak bawa dengan flight banyak tu. Nak bawa dengan tanker jalan laut, tak tenggelam di laut. Ajaibnya Allah Ta'ala buat. Dalam masa yang sama banyak mana ada kapal yang karam di laut. Jadi kalau nak kata sebab ilmu manusia, nescaya kapal tu tak tenggelam. Tak ada orang pun nak suruh kapal dia tenggelam. Tapi Allah Azza wa Jalla, dia yang menentukan siapa yang dia nak selamatkan dan siapa yang dia nak tenggelamkan. Jadi bila di saat dia di lautan, jangan rasa dialah yang hebat. Dia kena rasa Allah lah yang hebat. Sebab apa? Banyak kapal yang hebat tenggelam. Titanic. Cerita Titanic siapa ada kan? Kapal yang hebat zaman tu. Orang kata kapal yang tak akan tenggelam. Baru pelayaran pertama tenggelam. Allah Azza wa Jalla, dia sudah ilmu je. Gini kita kaji teori ni, kapal awak gini tak tenggelam. Tapi yang menyelamatkan dia di lautan supaya tak tenggelam Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, dia yang mempermudahkan bagi kamu. Dia yang mempermudahkan bagi kamu. Macam kata kita lah. Kita baca doa nak kata subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Allah yang memudahkan kita naik kenderaan. Kalau sebab manusia, tak ada kereta rosak. Semua manusia nak supaya kereta dia ni tak rosak. Tapi ada kereta rosak, ada kereta tak rosak, dan macam begitulah. Sebab Allah yang mentakdirkan dan menentukan. Macam mana benda nak berlaku tu, sebab musabab tu, yang tu luas lah. Ada sebab putus timing belt, ada sebab minyak hitam kering, ada sebab radiator pecah, ada macam-macam. Tu sebab berlaku. Yang paling utama ialah Allah yang menentukan. Bagi demikianlah di lautan. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan dia permudahkan bagi kamu sungai-sungai. Supaya kamu dapat ambil manfaat daripadanya, minum air dan seumpama dengannya. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Kemudian ayat yang seterusnya, dan dia menjadikan matahari dan bulan senantiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam serta siang bagi faedah hidup kamu. Nah, ini kita dah ulang banyak kali ni tentang nikmat matahari, bulan, malam dan siang. Ini antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ada malam untuk kita berehat, ada siang untuk kita bekerja, untuk mencari rezeki. Ada matahari, ada bulan. Matahari itu pula dengan kita tanam subuh, cerahnya cahaya dia memberi kesihatan kepada kita, memberi kesihatan, kesuburan kepada pokok. Macam-macam dengan nikmat matahari. Begitu juga dengan bulan. Semua itu adalah nikmat yang Allah bagi kepada kita. Lalu dalam ayat yang terakhir yang kita baca ni, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dia bagi kepada kamu semua tiap-tiap yang kamu hajati. Sebahagian dari tiap-tiap yang kamu hajati. Kamu minta Allah bagi, kamu minta Allah bagi. Macam-macam. Hayya'alakum ma tahtajuna ilaihi fi jami'i ahwalikum mimma sa'altumuhu bihalikum. Dia bagi
dalam semua keadaan dari hajat-hajat yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan seandainya kamu berhajat untuk menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Tak mampu nak kira berapa nikmat. Alhamdulillah, kita tadi pun tak habis. Kalau nak sebut ni tak habis. Cuma kita boleh kata je alhamdulillahi ala kulli hal. Okey? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha untuk menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tak mampu. Okay? Sebab itu Nabi SAW dalam doa kesyukuran ni banyak sirah, banyak lafaz, ayat yang Nabi sebut dalam doa kesyukuran ni. Sebab kita ni lemah untuk bersyukur dengan sebenar-benarnya. Di mana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi ada berdoa, Allahumma lakal hamdu ghaira makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya Allah, bagimu segala puji yang tidak pernah cukup. Ghaira makfiyyin ni maknanya banyak lagi patutnya. Tak buah untuk tak cukup untuk kita nak sebut. Ghaira muwadda', dan tak akan berakhir. Senantiasa yang senantiasa syukur kita ni. Wala mustaghnan anhu rabbana, dan kami tak boleh tidak bersyukur darinya. Yang kami tak mampu untuk tidak menerima nikmat-Mu, tak mampu. Alhamdulillah ya Allah, kita kena kata gitu. Kita ni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan diriwayatkan dalam athar Nabi Daud alaihi salam, dia kata, ya Rabbi kaifa ashkuruka wa syukri laka ni'matan minka alayya. Nabi Daud kata, ya Allah, bagaimana aku nak mensyukuri kamu sedang syukur tu sendiri adalah nikmat-Mu. Dia kata apa? Wahai Allah, macam mana aku nak mensyukuri nikmat-Mu sedang syukur tu sendiri adalah nikmat-Mu. Hai, asyik tu ayat dia tu. Siapa yang bersyukur, dia dapat nikmat dari Allah. Faqala Allah, al-an syakartani ya Daud hina i'tarafta bit-taqsir an ada'i syukril mun'im. Sekaranglah kamu bersyukur di saat mana kamu rasa kamu tak cukup untuk mensyukuriku. Di saat kamu rasa kamu tak mampu nak mensyukuri, maka itulah tahap seorang manusia, dia benar-benar rasa syukur. Di maknanya orang bersyukur siapa rasa tak mampu dah dia nak bersyukur. Habis dah cara nak bersyukur. Maka di saat itu barulah dia jadi orang bersyukur. Tapi syukur tahap tak mampu itulah. Mana sempurna syukur manusia adalah dia tak mampu untuk bersyukur. So, syukur tu dia adalah nikmat Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah kami ni daripada hamba-Mu yang bersyukur. Jadikanlah kami ni dari hamba-Mu yang bersyukur. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu dulu pada pagi ni. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang tidak baik dari kelemahan saya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.